Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya dalam program e-Belajar Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk subjek Sains tahun 5. Saya Cikgu Nur Faiza binti Sabtu dari SK Bukit Beringin, Masjid Tanah Melaka. Pada hari ini, saya akan mengajar bab 12 tajuk Teknologi dan Kehidupan Lestari. Standard kandungan 12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek dan binaan. Standard pembelajaran kita 12.1.1 memberi contoh suatu struktur yang kuat dan stabil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Manakala objektif pembelajaran kita yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya 4 contoh struktur binaan yang kuat dan stabil. Yang kedua, menentukan 2 faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan. Dan yang ketiga, menentukan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan binaan. Baiklah murid-murid, terdapat pelbagai struktur binaan yang kuat dan stabil di sekeliling kita. Struktur binaan ini dibina berasaskan pelbagai bentuk. Tahukah murid-murid apakah bentuk binaan tersebut? Ya, bentuk binaan itu adalah seperti yang berikut. Pertama, hemisfera. Kedua, sfera. Ketiga, kubus. Keempat, kuboid. Kelima, silinder. Keenam, kun. Dan yang ketujuh, piramid. Sekarang, mari kita lihat contoh binaan yang dibina menggunakan 7 bentuk tersebut. Mari kita lihat contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk hemisfera. Contoh pertama, Pusat Sains Negara. Dan contoh yang kedua, iglu. Seterusnya, mari kita lihat contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk sfera. Pertama, Muzium Sains Bandaraya Nagoya di Jepun. Dan yang kedua, Perpustakaan Tianjin di China. Contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk kubus. Yang pertama, Masjid Al-Irsyad, Bandung, Indonesia. Dan yang kedua, Kaabah, Masjidil Haram di Mekah. Seterusnya, mari kita lihat contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk kuboid. Pertama, bangunan Parlimen dan yang kedua, Menara Dato' On di PWTC. Kedua-dua bangunan ini terdapat di Kuala Lumpur. Mari kita lihat contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk silinder. Pertama, Menara Tun Mustafa di Sabah. Dan yang kedua, Menara Komtar di Pulau Pinang. Contoh seterusnya adalah contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk kun. Pertama, Menara Pehin Sertia Raja Muka. Di bahagian atasnya terdapat bumbung yang berbentuk kun. Manakala Menara Berkembar Petronas KLCC pun di bahagian atasnya juga terlihat berbentuk kun. Mari kita lihat pula contoh bangunan yang dibina menggunakan bentuk piramid. Yang pertama, pusat beli belah yang sangat popular di Sunway Pyramid. Dan yang kedua, Masjid Negara mempunyai bumbung yang berbentuk piramid. Adakah murid-murid pernah melihat semua bangunan ini? Di manakah bangunan ini berada sekarang? Ya, semua bangunan yang mencakar langit ini terletak di Kuala Lumpur. Tahukah murid-murid bahawa bangunan-bangunan di atas dibina menggunakan binaan bentuk-bentuk untuk menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil? Sekarang, mari kita lihat apakah maksud kestabilan. Kestabilan boleh didefinisi sebagai struktur
yang tidak mudah tumbang atau jatuh apabila daya bertindak ke atasnya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan? Ya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kestabilan, iaitu ketinggian struktur dan luas tapak. Ketinggian struktur bermaksud semakin tinggi sesuatu struktur, semakin kurang stabillah struktur tersebut. Sebagai contoh, bas 2 tingkat dan bas 1 tingkat. Bas 2 tingkat kurang stabil berbanding dengan bas 1 tingkat. Faktor kedua untuk kestabilan adalah luas tapak. Luas tapak mempengaruhi kestabilan sesuatu struktur. Sebagai contoh, dua buah pasu ini. Pasu tersebut mempunyai ketinggian yang sama, tetapi mempunyai luas tapak yang berbeza. Ini bermaksud bahawa pasu A lebih stabil berbanding dengan pasu B kerana pasu A mempunyai luas tapak yang lebih besar berbanding pasu B. Bagaimana cara untuk murid-murid mengingat dua faktor tersebut? Di sini, cikgu berikan cara untuk mengingat faktor ini, iaitu dengan menggunakan mnemonik KL. Apakah itu KL? K merujuk kepada ketinggian struktur, manakala L luas tapak. Seterusnya, mari kita kaji apakah pula maksud kekuatan. Kekuatan boleh didefinisi sebagai struktur yang dapat menampung beban yang berat dan tidak mudah retak, pecah, patah atau runtuh. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu binaan? Ya, terdapat juga dua faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan tersebut, iaitu jenis bahan dan bentuk struktur. Jenis bahan. Konkrit sering digunakan dalam pembinaan bangunan. Bahan ini sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan tidak mereput. Besi juga merupakan logam yang kuat dan digunakan sebagai struktur binaan. Contohnya, pembuatan jambatan. Kayu mempunyai sifat tahan lama, teguh dan keras. Manakala plastik pula bersifat ringan, kuat dan mudah dibentuk. Selain jenis bahan, bentuk struktur juga merupakan faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan. Bentuk struktur tersebut seperti kon, cube, silinder, hemisfera, piramid. Oleh itu, jambatan adalah antara bentuk struktur yang dibuat dengan menggunakan bentuk melengkung, iaitu lebih kuat berbanding keadaan rata. Bagaimanakah cara untuk mengingati dua faktor kekuatan ini? Ya, murid-murid boleh menggunakan mnemonik JB, iaitu J merujuk kepada jenis bahan, manakala B pula merujuk kepada bentuk struktur yang dibina. Baiklah murid-murid, kita telah melihat pelbagai contoh bentuk binaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan binaan tersebut. Oleh itu, mari kita menguji penguasaan murid-murid terhadap isi pelajaran yang telah dibincangkan sebentar tadi. Adakah anda telah bersedia dengan uji kendiri ini? Jom! Uji kendiri pertama. Raja 1 menunjukkan satu struktur. Apakah struktur asas bagi struktur itu? Murid-murid, sila lihat kepada pilihan jawapan yang telah diberi. Apakah jawapan murid-murid? Ya, struktur asas bagi struktur itu adalah silinder. Uji kendiri kedua. Soalannya, Raja 2 menunjukkan satu bangunan. Apakah bentuk asas yang digunakan untuk membina bahagian P? Berikut merupakan aneka jawapan yang diberi. Ya, murid-murid, sila lihat bahagian P tersebut. Ya, jawapannya adalah hemisfera. Uji kendiri ketiga.
Encik Nasri membina 4 buah bangku yang sama tinggi. Bangku manakah yang paling stabil? Ya, murid-murid, ingat semula kepada 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan. Numeriknya adalah KL. Ya, betul. Jawapannya adalah D, kerana D mempunyai luas tapak yang lebih besar daripada 3 bangku yang lain. Uji kendiri keempat. Raja 3 menunjukkan sebuah model yang dibina menggunakan cardboard. Apakah cara terbaik untuk menambahkan kestabilan model itu? Berikut merupakan pilihan jawapan yang telah diberi. Apakah jawapan yang terbaik untuk menambahkan kestabilan model itu, murid-murid? Ya, kurangkan ketinggian model itu. Uji kendiri kelima. Antara faktor berikut, yang manakah mempengaruhi kekuatan sesebuah bangunan? M. Bentuk bangunan. N. Saiz bangunan. O. Ketinggian bangunan. Dan P. Jenis bahan yang digunakan. Berikut merupakan aneka jawapan yang diberi. Ya, murid-murid, jangan lupa kepada mengenai kekuatan sesebuah bangunan yang telah diberi. Ingat kepada JB. Ya, jawapannya adalah B. Bentuk bangunan dan jenis bahan yang digunakan. Uji kendiri ke-6. Raja 4 menunjukkan sebuah jambatan. Mengapakah jambatan ini mempunyai bentuk melengkung? Berikut merupakan aneka jawapan yang diberi. Ya, kita telah bincangkan berkaitan dengan kenapa sesebuah jambatan itu bentuk melengkung, murid-murid. Ya, untuk menjadikan jambatan itu lebih kuat. Bagi memantapkan lagi kefahaman murid-murid dalam tajuk ini, cikgu telah menyediakan uji kendiri online yang berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah klik pada pautan link yang diberi. Selamat menjawab, murid-murid. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Puan Wan Nurhayati binti Wan Ibrahim, SISC Plus BPD Alor Gajah, Tuan Haji Muhammad Izan bin Osman, Pegawai USDP BPD Alor Gajah, Guru Besar SK Bukit Beringin, guru-guru Sains Negeri Melaka dan semua yang terlibat dalam menjayakan projek video e-belajar Sains Negeri Melaka. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Sekian, terima kasih.